Kebebasan bermaksud menyatakan pendapat ataupun pandangan tanpa penapisan tentang sesuatu perkara yang hendak disampaikan. Kebebasan bersuara ini tidak mempunyai had yang mengira kaum maupun pangkat seseorang individu dalam menyuarakan pendapat mereka. Seseorang individu boleh menyampaikan pendapat mereka melalui beberapa cara. Antaranya ialah secara lisan, lukisan, media massa, perbuatan dan pakaian. Kebebasan bersuara di Malaysia tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan iaitu Undang-Undang Tinggi di Malaysia. Hak ini juga bukanlah hak kebebasan yang mutlak. Antara kebebasan hak asasi manusia ada terdapat di dalam Perkara 10 Fasa 1 Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Seterusnya, semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman tanpa senjata dan semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. Terdapat beberapa akta yang berkaitan dengan hak bersuara. Antaranya ialah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Ia merupakan satu akta untuk mengawal selia penggunaan mesin cetak dan pencetakan, pengimportan, penghasilan semula, penerbitan dan pengedaran hasil penerbitan dan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Selanjutnya ialah Akta Hasutan 1948. Ia merupakan satu akta apa-apa perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau apa-apa benda lain yang mempunyai kecenderungan menghasut. Ia merupakan enakmen hasutan 1939 yang digubal oleh penjajah British. Akta ini diperkenalkan untuk menyekat aktiviti daripada golongan kiri dan Parti Komunis Malaya. Seterusnya ialah Akta Rahsia Rasmi 1972. Ia merupakan satu akta bagi meminda dan menyatukan undang-undang berhubung dengan perlindungan rahsia rasmi. Rahsia rasmi bermaksud apa-apa suratan yang dinyatakan dalam jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai rahsia besar, rahsia, sulit atau terhad mengikut mana yang berkenaan oleh seorang menteri atau menteri besar atau ketua menteri sesuatu negara atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah Seksyen 2B. Selain itu, Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Ia merupakan satu akta untuk mengadakan peruntukan tentang dan mengawal selia industri komunikasi dan multimedia yang menjurus ke arah percantuman dan perkara-perkara yang bersampingan dengannya. Terdapat juga beberapa akta lain seperti Akta Finas 1957, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018. Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dengan kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal sama ada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi berparlimen. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Kebebasan asasi. Demokrasi moden adalah perlembagaan yang mengehadkan kuasa dan perjalanan rasmi kerajaan sama ada secara tulisan, norma atau gabungan kedua-duanya. Kebebasan asasi yang dinyatakan antaranya adalah: pertama, rakyat diberi hak untuk mengundi. Setiap masyarakat yang berumur 21 tahun ke atas dan sudah berdaftar, mereka wajib untuk mengundi setiap kali pilihan raya diadakan. Kedua, kebebasan bersuara dalam memberi ucapan, berhimpun dan sebagainya. Setiap masyarakat yang ingin menyatakan suara mereka atau pendapat melalui ucapan, berhimpun dan sebagainya, mereka diwajibkan untuk melakukan sebegitu. Ketiga, menikmati hak yang sama dari segi undang-undang. Setiap apa yang telah dinyatakan oleh undang-undang ianya adalah hak dan wajib untuk dituntut oleh setiap masyarakat. Keempat, kebebasan persatuan. Bagi mana-mana pihak yang ingin mendirikan sesebuah persatuan, mereka amat digalakkan, tetapi harus mengikut setiap prosedur yang telah ditetapkan. Kelima, rakyat yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang hak asasi manusia dan tanggungjawab sivil, iaitu setiap masyarakat ataupun pelajar diberi hak untuk mendapat pendidikan dari segi pengetahuan hak asasi manusia dan tanggungjawab sivil.
Undang-undang ke atas hak kebebasan bersuara. Sekatan ke atas hak kebebasan bersuara dikenakan terhadap perbuatan yang mempersoalkan hak, taraf kedudukan dan keistimewaan orang Melayu serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang pertama ialah kewarganegaraan. Kaedah dan syarat mohon kewarganegaraan adalah dengan cara undang-undang, iaitu kewarganegaraan dengan cara pendaftaran, cara masukan dan kewarganegaraan disebabkan pencantuman wilayah. Yang kedua ialah bahasa Melayu. Perkara 152 mencatatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan pemakaian bahasa Inggeris dalam sidang parlimen dan Dewan Undangan Negeri, pembentukan undang-undang dan pembicaraan di mahkamah. Yang ketiga ialah Raja-Raja Melayu. Perkara 181 menyatakan kekebalan Raja-Raja Melayu dalam hal kedaulatan dan bidang kuasa pemerintah serta kekebalan dibawa ke mahkamah kecuali mahkamah khas. Yang keempat ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Perkara 153 mencatatkan tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera iaitu dalam perwujudan kota-kota tertentu. Bagi orang Melayu dan Bumiputera, kota atau peruntukan istimewa ini adalah bagi penganugerahan beasiswa dan bantuan pelajaran, permit perniagaan dan penempatan di pusat pengajian tinggi. Hak kebebasan bersuara di media sosial. Hak kebebasan bersuara di media sosial terbahagi kepada dua, iaitu kebaikan dan keburukan. Kebaikannya adalah pendapat yang disuarakan melalui media sosial mendapat sambutan daripada para pengguna media sosial. Kebiasaannya, pendapat yang ingin disuarakan melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain akan mendapat sambutan daripada para pengguna aplikasi tersebut kerana terdapat masyarakat yang berfikiran terbuka dan mampu menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, masyarakat semestinya dapat mengemukakan pandangan masing-masing dengan lebih mudah dan menjimatkan masa tanpa berjumpa antara satu sama lain. Terdapat juga pelbagai maklumat yang mungkin kita peroleh daripada suara rakyat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan India. Selain itu, kita juga dapat berkongsi maklumat dan pendapat daripada orang luar negara seperti Australia, Amerika, China, Korea dan lain-lain. Keburukannya pula adalah maklumat palsu akan tersebar dengan lebih meluas dan cepat di seluruh dunia. Hal ini demikian kerana apabila seseorang pengguna media sosial itu ingin menyuarakan pandangan beliau, akan tetapi pendapat tersebut bukan fakta ataupun palsu, justru itu ianya akan menyebabkan orang ramai akan percaya akan apa yang diperkatakan oleh beliau. Seterusnya, hinaan dan kutukan akan dilontarkan kepada individu-individu yang tidak bersalah tanpa disoal siasat terlebih dahulu. Hal ini kerana kebiasaannya ada sesetengah rakyat akan menghina pendapat orang lain jika dia merasa bahawa pendapat itu salah dan tidak sesuai dengan apa yang diingini. Kebiasaannya orang sebegini seperti serkap jarang. Akhir sekali menimbulkan rusuhan dan kemarahan rakyat berlainan bangsa dan agama. Hal ini terjadi seperti itu kerana disebabkan ada sesetengah individu tidak boleh terima pandangan daripada bangsa lain atau individu tersebut seorang yang resis. Kesan penyalahgunaan hak bersuara. Penyalahgunaan hak kebebasan bersuara akan menyumbang kepada beberapa masalah dalam negara. Yang pertama, keretakan perkauman. Individu yang mementingkan diri tanpa mempersoalkan sensitiviti perkauman menjadi punca keretakan perpaduan. Hal ini akan menyebabkan berlakunya ketidakpuasan hati sesuatu bangsa dan seterusnya mewujudkan sikap prejudis antara satu sama lain. Sebagai contoh, mempermainkan adat atau agama sesuatu bangsa. Yang kedua, pergaduhan atau peperangan. Kebebasan bersuara yang tidak rasional dan bersifat melulu boleh menyebabkan pergaduhan kaum. Hal ini jelas terbukti bahawa melalui perkara 13 Mei 1969 iaitu ketidakpuasan kaum terhadap kaum lain di Malaysia. Dalam peristiwa tersebut, angka rasmi 13 Mei 1969 menunjukkan 196 orang mati, 439 orang cedera, 39 orang hilang dan 9,143 orang ditahan. Cabaran hak bebas bersuara di dalam media sosial. Media bermaksud medium utama dalam menyampaikan maklumat dan menjayakan sesebuah agenda.
Media sosial tidak boleh disalahguna untuk kepentingan tertentu sehingga mencetuskan isu berkaitan perkauman dan agama serta memecah belahkan perpaduan dan hubungan kaum di negara ini. Cabaran-cabarannya. Yang pertama, mengeluarkan pandangan dan tanggapan yang mengundang kemarahan umat Islam. Yang kedua, penghinaan terhadap perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang ketiga, penyebaran berita palsu yang berleluasa. Yang keempat, penyebaran fitnah dilakukan melalui pengubahan gambar yang diambil tanpa kebenaran pemilik asal. Yang kelima, penyebaran cerita yang dianggap gurauan tetapi ianya lebih mengaibkan, menjatuhkan maruah dan menimbulkan konflik antara satu sama lain. Kesimpulannya, hak bersuara bukan hak untuk menyatakan pendapat ataupun pandangan tanpa batas dan penapisan. Semua warga negara memang berhak untuk bersuara tetapi tidak secara mutlak oleh disebabkan beberapa sekatan yang menjadi kawalan. Juga ada haknya yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Hak bersuara juga merupakan asas kepada perpaduan kaum di Malaysia.